di mana mereka bersatu ni, tim B ni dia tak nak Anwar dan dia tak nak DAP. Tim A ni dia sebenarnya nak Anwar, cuma bahagian DAP dia senyap. Okay, dekat situ nampak ada dua faction yang berasingan. Kalau babak-babak lain ni memang berterabur. Lagi satu yang tidak diberitahu kepada umum, rata-ratanya tim B ni walaupun dia tak sebut secara spesifik ni, tapi nampaknya mereka inginkan Muhyiddin letak jawatan. Maknanya majoriti dalam UMNO inginkan Muhyiddin letak jawatan dan tidak terima Anwar. Okey, majoriti ya, majoriti. Manakala itu bahagian tim A ni nampak macam terdesak untuk terima belanjawan 2021. Kesimpulannya apa? Selama ni tim A yang turut kontrol UMNO sebab ramai daripada majlis kepimpinan tertinggi, anggota majlis kepimpinan tertinggi adalah dari kalangan ahli-ahli tim A ataupun kuncu-kuncu Najib dan Zahid. Jadi yang selama ni buat macam something ya, macam Taiko, kami nak keluar daripada perikatan, kalau kami nak tarik sokongan daripada perikatan kalau yang ni tak itu kan. Dia macam mengugut dah sekian lama kan. Semuanya sembang kari. Semuanya sembang kari. Sebab semalam yang sebenarnya kecut dan tidak ingin kerajaan tumbang adalah tim A. Sebabnya rancangan Zahid dengan Najib yang pertama gagal. Iaitu mereka cuba cantas kerajaan dan cuba ambil alih kerajaan dengan janji kepada Anwar bahawa satu UMNO akan sokong Anwar. Dan janji itu dibuat oleh Zahid secara bertulis dalam satu surat bahawasanya Barisan Nasional Seketul akan sokong Anwar. Zahid buat secara senyap. Dia tak rujuk kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO, dia tak rujuk kepada Kepimpinan Tertinggi MCA, dia tak rujuk kepada Kepimpinan Tertinggi MIC. Berbekalkan keyakinan itu, Anwar buat sidang media di mana ada wakil-wakil dari luar negara dan dalam negara, dan Anwar mendakwa dia dah ada majoriti. Sebab dia confident akan dapat majoriti daripada UMNO. Dan dia juga confident bahawa DAP dengan Amanah akan setuju dengan apa sahaja yang dia hendak. Terbukti kesemua ni palsu. Bukan hanya Zahid gagal memberikan sokongan majoriti itu, majoriti dalam UMNO tidak ingin Anwar. Dan perkara ni terbukti semalam di dalam majlis mesyuarat dengan MP-MP UMNO. Dan juga DAP secara langsung telah beritahu, beberapa pemimpin telah beritahu bahawa kami tidak ingin bekerjasama dengan UMNO, khususnya kumpulan-kumpulan Najib dan Zahid. Jadi semua yang saya katakan ni dah terbukti benar. Okay? Dan UMNO sembang kari. Hakikatnya UMNO sekarang terdesak sebab rancangan mereka untuk jatuhkan kerajaan dan ambil alih kerajaan, sailang semua, gagal. Dan akhir sekali sebab terketar-ketar, sebab tidak tahu apa nak buat lagi, Zahid buat pengumuman bahawa UMNO dah masuk gencatan politik. Itu pun satu penipuan. Sebab UMNO sebenarnya berpecah. Apabila Zahid selaku Presiden UMNO dan Majlis Kepimpinan Tertinggi mengisytiharkan nak buat gencatan, itu hanyalah pendapat Majlis Kepimpinan Tertinggi dan Zahid atau tim A. Ya, sebab Zahid sekarang sebenarnya tak mewakili satu UMNO. MKT sekarang tak mewakili satu UMNO. Jadi tidak ada gencatan sebenarnya. Itu adalah gencatan dalam minda Zahid. Ya, Zahid sedang berangan-angan. Hakikatnya Zahid dah takut. Jadi dia guna alasan gencatan itu untuk menunjukkan bahawa UMNO dah bersatu sebab dia ingin menyokong hasrat untuk diadakan darurat sebenarnya. Okey. Sebab kalau Muhyiddin tumbang sekarang, sebab rancangan Zahid dah gagal dengan Anwar, rancangan Najib dah gagal dengan Anwar, kalau Muhyiddin tumbang, UMNO dengan PAS dah kantoi. Dan memang UMNO dengan PAS dah kantoi. Mereka dah tahu. Cuma mereka ni sekarang melengah-lengahkan masa sahaja akan jadi. Mereka dah kantoi. Okay? Sebab terlalu banyak pencaturan, terlalu banyak permainan mereka, akhirnya mereka terkena dengan getah sendiri. Okay? Dan Muhyiddin, kalau kita lihat dalam UMNO, majoritinya ingin dia letak jawatan kerana saya dah ceritakan semalam mengapa keputusan yang di-Pertuan Agong untuk menidakkan pengisytiharan darurat sekaligus bermakna yang di-Pertuan Agong telah memberikan undi tidak percaya kepada cara
pentadbiran ini menangani isu-isu tertentu. Keputusan YDPA yang di Pertuan Agong turut merupakan satu bukti bahawa pihak yang yang di Pertuan Agong ini, pihak yang istana ni berikan kuasa untuk mentadbir bagi pihak dia. Sebab kerajaan Muhyiddin mentadbir bagi pihak yang di Pertuan Agong tidak dapat melakukan fungsi itu dengan baik kerana apa yang kerajaan ini ingin buat, yang di Pertuan Agong sendiri tak yakin. Sebab dia kata tak nampak. Muhyiddin kata dia nampak perlunya darurat, yang di Pertuan Agong kata tak nampak perlunya darurat. Jadi lagi satu, Muhyiddin dah gagal dan mengaku gagal untuk menangani isu COVID. Sebab apabila minta darurat, apabila minta kuasa lebih, secara tidak langsung Muhyiddin dah mengaku gagal. Okey? Dan apabila dia mengaku gagal, dia nak minta kuasa lebih, yang di Pertuan Agong tak beri. Maknanya yang di Pertuan Agong nampak ada cara kerajaan boleh tangani, tapi Muhyiddin tak nampak, tak mampu. Jadi pihak yang mewakili yang di Pertuan Agong untuk mentadbir negara, pihak yang diberi kebenaran oleh yang di Pertuan Agong untuk mentadbir negara bagi pihak dia, dah gagal. Jadi perlu letak jawatan sebab ianya satu tamparan hebat kepada Muhyiddin dan kerajaan persekutuan. Okey. So ini majoriti pemimpin UMNO nak. Okey. Tetapi kalau saudara-saudari, okey, sekarang kita dah fahamnya UMNO ni berpecah berdasarkan mesyuarat ahli-ahli parlimen. Okey. Dan selepas itu mereka masuk MKT. Now, lazimnya dahulu kala tak perlu nak buat ahli parlimen, mesyuarat dengan ahli parlimen lepas tu MKT. Lazimnya UMNO terus buat mesyuarat MKT, berbincang untuk 1 jam lebih, buat keputusan, itulah dasar parti, semua kena ikut. Tetapi kali ini Zahid tak mampu buat. Sebab itu kena bermesyuarat hampir sepanjang hari, berjam-jam lamanya. Okay? Sebab UMNO berpecah dan Zahid tak berani buat satu dasar yang sememangnya akan diikuti oleh semua, sebab dia tahu majoriti tidak akan setuju dengan dia dan mereka akan buat cara mereka sendiri. Jadi dia sebenarnya takut. Jadi dia terpaksa melutut dan berjumpa dengan semua ahli-ahli parlimen, walaupun dia yang tak pergilah untuk perjumpaan dengan ahli-ahli parlimen. Tapi akhirnya di dalam MKT juga hangat. Di kepimpinan tertinggi dalam tim A turut hangat. Mengapa hangat? Ini saya nak bongkar ya. Sebabnya tim A hampa. Yang dominasi perbincangan di dalam mesyuarat bersama ahli parlimen itu adalah tim B, kumpulan Tengku Razali Hamzah. Disebabkan itulah Najib dengan Zahid gagal untuk menjayakan rancangan atau misi mereka untuk sokong Anwar. Jadi akhirnya keputusan yang Zahid baca tu oleh MKT itu sebenarnya hanya ada satu keputusan penting yang dibuat secara tegas, iaitu kami tidak akan kerjasama dengan Anwar. Itu bukan yang Zahid nak, itu bukan yang Najib nak, itu bukan yang tim A nak, itu bukan yang MKT nak, tetapi terpaksa baca sebab selepas berjumpaan dengan MP-MP, majoriti tak nak. Jadi Zahid tak berani untuk menentang majoriti. Okey, sebab dia tahu kalau dia buat keputusan kami akan kerjasama dengan Anwar, semua tak akan ikut. Dan malah dengan marah mereka mungkin akan cuba tenggelamkan tim A. Jadi untuk selamatkan tengkuk dia dalam UMNO, dia terpaksa buat keputusan itu. Kalau korang perhati keputusan yang dibuat oleh MKT, itulah satu-satunya keputusan tegas yang dibuat. Yang lain, Zahid cuma menyuarakan harapan dia. Kita perlu ada rekonsiliasi nasional, kita perlu kerjasama, kita perlu ini, perlu itu. Harapan, banyak harapan. Tetapi tidak ada keputusan melainkan satu. Tidak akan kerjasama dengan Anwar, dengan DAP. Dan kalau korang perasan, bahagian belanjawan mereka tidak sebut. Sebabnya, kalau Zahid nak sebut belanjawan tu, dia kena sebut kami tidak akan sokong belanjawan. Sebab majoriti tu walaupun tak sebut dalam mesyuarat dengan MP bahawa mereka tidak akan sokong belanjawan, tapi nampak gayanya macam tu. Jadi kalau Zahid nak sebut kami akan sokong belanjawan, itu hanya pendapat tim A ataupun MKT ataupun Zahid dengan Najib. Sebab mereka tidak ingin Muhyiddin jatuh. Sebab apabila Muhyiddin jatuh, UMNO dengan PAS kantoi. Okey, tapi mereka tak berani sebut sebab mereka tahu majoriti dalam tim B tak akan setuju sebab tidak ada kata sepakat adakah UMNO akan sokong bajet ke tidak. Kesimpulannya, keputusan yang dicapai oleh MKT ini tidak ada makna kerana ianya tidak mencerminkan apa yang MKT nak. Itu hanyalah satu keputusan yang disuarakan untuk cuba memanjangkan, membeli masa
supaya sehingga undian bajet dibuat, mereka boleh merangka pergerakan mereka, tim A ni. Sebab sebenarnya tim A tak tahu nak buat apa lagi. Tim A tak tahu nak buat apa lagi. Okey? Dan babak bajet ni kalau ditolak tidak salah. Okey, saya tak nak di sini cuba mengundi atau cuba influence sesiapa, mempengaruhi sesiapa perlu atau tidak undi bajet. Sebab kerajaan Muhyiddin dah buktikan bahawa mereka tak mampu untuk tangani COVID. Kerajaan Muhyiddin dah buktikan bahawa mereka gagal. Segala kelakuan kerajaan Muhyiddin tidak berpusat kepada rakyat, tidak prihatin terhadap rakyat, banyak menghukum rakyat. Kerajaan yang benar-benar tidak berjiwa rakyat. Kalau pihak sebegini diberi tanggungjawab untuk membuat satu belanjawan, tak mustahil mereka boleh buat satu belanjawan untuk rakyat dan mustahil mereka dapat menguruskan bajet itu dengan baik agar ia dapat membantu rakyat dan menangani wabak COVID. Jadi, atas dasar itu, ramai MP mungkin akan tolak, gayanya nampak macam tu, tolak bajet Muhyiddin supaya perkara ni boleh menjurus kepada kerajaan baru yang benar-benar berjiwa rakyat, prihatin, yang mampu menangani masalah COVID supaya boleh buat satu belanjawan yang sudah pasti boleh diuruskan dengan baik. So inilah jalannya yang berkemungkinan besar akan berlaku. Dan babak Muhyiddin, kalau bajet dia tidak diluluskan Dewan Rakyat, dia akan cuba nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Saya yakin Yang di-Pertuan Agong akan tolak permintaan itu. Dan di dalam Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong memang ada hak untuk tolak permintaan untuk bubar parlimen tanpa memberi sebarang sebab. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong tolak permintaan untuk bubar parlimen, maka dengan serta-merta bolehlah bermula proses untuk memilih Perdana Menteri, melantik Perdana Menteri baru, yang seterusnya boleh mempercepatkan proses untuk dibentangkan satu belanjawan yang benar-benar belanjawan rakyat, dan boleh dipercepatkan proses pembentukan satu kerajaan yang benar-benar boleh tangani masalah COVID. Dan saya rasa kalau Muhyiddin benar-benar berjiwa rakyat, dia akan letak jawatan, sebab memang ramai ahli parlimen, bukan hanya dari UMNO, dari PPBM, inginkan Muhyiddin letak jawatan. Sebab bukan hanya gagal, secara tidak langsung sudah menerima satu undi tidak percaya dari pihak istana. Okey. Now, sekarang Muhyiddin nampak dah kerah kuncu-kuncu dia dalam PPBM untuk keluar kenyataan yang lagi memarahkan rakyat. Wan Faisal keluar, mengapa kita perlu buat rombakan? Sebab kabinet ni berfungsi dengan baik. Apabila kau guna istilah berfungsi dengan baik tu, rakyat akan marah. Sebab kabinet ini bukan berfungsi dengan baik. Kabinet ini adalah kabinet yang gagal, yang telah mendapat undi tidak percaya daripada istana. Okey? Kalau Muhyiddin benar-benar nak bantu rakyat untuk menangani wabak COVID ni, Muhyiddin kena letak jawatan. Okey? So, jangan lupa, banyak perkara melibatkan COVID disebabkan oleh kerajaan Muhyiddin dan Muhyiddin. Peningkatan mendadak, dua fasa peningkatan, yang pertama dan yang kedua, kesemuanya berpunca daripada kerajaan pimpinan Muhyiddin dan percubaan untuk rampas kuasa. Bermula dari Sheraton dan sebagainya. Ini bukan hanya kerajaan yang gagal. Inilah penyebab peningkatan mendadak wabak COVID sehingga rakyat terseksa. Dan kemudian ada percubaan pula nak minta kuasa lebih untuk menangani wabak COVID. Ini memang kerajaan tergagah. Kabinet terbesar dalam sejarah tanah air. Itu sekaligus menunjukkan dana rakyat, dana negara ni sedang digunakan untuk mengayakan ahli-ahli parlimen, menteri, timbalan menteri, ya, bukannya untuk membantu rakyat. Okey? Jadi jangan hukum rakyat. Dan sekarang ada retorik yang dimainkan oleh Laskar Cyber Zahid, Najib dan mungkin Muhyiddin, saya tak tahu, bahawa kita fokus COVID sekarang, jangan fikir perkara lain, jangan berpolitik ikut ni, ikut titah dan sebagainya. Okey? Keresahan rakyat sehingga berbincang politik tak tentu hala disebabkan oleh orang-orang ini. Dan langkah mereka, saya dah ceritakan, gencatan itu tidak mewakili satu UMNO. UMNO tidak ada gencatan.
gencatan tu duk main dalam minda Zahid sahaja. Majoriti dalam UMNO, apabila Zahid bercakap atau membuat satu keputusan, apabila MKT berbuat satu keputusan, itu adalah keputusan tim A yang minoriti. Ia tidak lagi mewakili satu UMNO. Yang menyebabkan keresahan rakyat yang berpolitik tak tentu hala, bercakaran, pijak umah, menjaja penyatuan umah, bergelut wang kuasa dan kedudukan, semuanya mereka. Jadi jangan cuba nasihati orang jangan berpolitik. UMNO, khususnya tim A dan geng-geng Muhyiddin dan sebagainya, semuanya adalah penyebab keresahan rakyat. Jadi jangan hukum rakyat atau sesiapa yang berbincang politik kerana mereka lah yang berpolitik tak tentu hala hingga menyebabkan rakyat dah bengang dan berbincang macam mana nak singkirkan kerajaan ini demi kebaikan rakyat.